Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Sedang jemaah muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan teruskan pengajian ilmu. Tapi sebelum itu sama-sama dah kita buka halaqah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah Ta'ala berkati dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memanjangkan usia kita pada pagi ini. Dapat lagi kita mengecapi nikmat-nikmat di dalam bulan Sya'ban. Mudah-mudahan dengan berbaki beberapa hari lagi Allah Subhanahu wa taala izinkan kita masuk di dalam gerbang satu bulan yang dinanti oleh orang-orang yang beriman, yang namanya sebagai bulan Ramadan Al-Mubarak. Sedang jemaah muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita sambung pengajian kitab Apa Ertinya Saya Menganut Islam pada halaman yang ke-19. Ibu-ibu boleh buka pada halaman yang ke-19 kitab kita. Jadi Ustaz pada hari ini akan kupas pada poin yang ke-7. Ya, kita akan masuk pada poin yang baru, iaitu poin yang ke-7. Jadi sebelum pada itu, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah. Satu hari bila mana Nabi SAW berjumpa dengan seorang sahabat, yang mana Nabi SAW mengajar kepada sahabat ini sepotong doa. Yang mungkin barangkali sidang jemaah muslimat pun sudah maklum ataupun sudah masyhur dengan doa ini. Mana baginda Nabi SAW mengajarkan satu doa, Allahumma a'inni ala dhikrik wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu. Bantulah aku, ya Allah, untuk mensyukuri nikmat-Mu. Dan bantulah aku, ya Allah, untuk memperbaiki amal ibadah aku. Jadi dalam konteks ayat ini, apa kaitannya dengan kita belajar pada hari ini? Ada kaitannya. Yang mana sidang Jumaah, kalaulah kita ini seorang yang menganut agama Islam, tidak dapat menikmati kelebihan ataupun keistimewaan di dalam agama kita, maka salah satu puncanya doa kita itu Allah Ta'ala tak makbulkan. Mungkin barangkali perjalanan seorang hamba itu Allah Ta'ala tak bantu untuk mengingatinya. Allah Ta'ala tak bantu untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan. Dan Allah Ta'ala tak bantu mereka atas asbab amal ibadah dia tidak cantik. Sebab itu doa ini Nabi SAW mengajar kepada sahabat tersebut, sebelum kamu memberi salam dalam tahiyat akhir, innaka hamidum majid, perempuan kena baca doa ni. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barulah beri salam. Jadi baca doa ini sebagai satu kekuatan kita. Mudah-mudahan
kita menganut agama Islam ni kita mengerti apa pengertian aku dapat agama Islam yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada aku. Baik. Dalam poin yang ketujuh kita masuk. Kata pengarang kitab almarhum, saya juga mestilah beriman bahawa urusan penciptaan undang-undang itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak harus sama sekali manusia mendahului atau membelakanginya. Apa yang dibolehkan ialah ilmuwan muslim atau para ulama berijtihad, mengeluarkan hukum-hukum daripada nas-nas syariat dalam batas-batas yang diizinkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sepotong ayat di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-10. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Yang bermaksud tentang sesuatu apa pun kamu berselisih, maka keputusannya terserah kepada Allah yang mempunyai sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanku, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Jadi dalam poin yang ketujuh ini, almarhum Dr. Fathi akan menetapkan satu elemen. Kalau kita nak dapat pengertian dalam beragama dengan agama Islam, yang pertamanya kita kena beriman bahawasanya semua undang-undang itu datangnya daripada Allah. Semua aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam agama kita, itunya datangnya daripada Allah. Ya, meskipun tuan-tuan sekalian, pada dasarnya yang menyampaikan itu adalah para nabi. Yang menyampaikan tentang hukum-hukum itu adalah para nabi. Tapi hak mutlaknya datang daripada Allah. Sehingga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, pada saat zaman baginda Nabi SAW, bila mana Nabi ni menceritakan tentang Islam, ani'budullah wajtanibut taghut. Wahai sahabat-sahabatku, wahai saudara-saudaraku, ya, sembahlah Allah, jauhlah kamu daripada taghut, berhala dan sebagainya. Maka mereka ini menyatakan kepada Nabi SAW, qalu hadza sihrun mubin. Ini adalah semata-mata sihir. Kamu ni adalah seorang penipu. Kamu ni adalah seorang yang nak dapatkan kemasyhuran saja. Sedangkan yang datang menyampaikan risalah itu adalah Nabi yang mana undang-undang itu datangnya daripada Allah. Sebab itu, muslimat yang dirahmati oleh Allah, nak dapatkan nikmat kita menganut agama Islam, yang pertama, hukum-hukum yang telah Allah Ta'ala letakkan kepada kita, jangan sesekali kita kata tidak. Kita dengar seruan daripada azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah dan sebagainya. Maka ahli keluarga kita kata, marilah solat. Dah masuk waktu ni, marilah kita solat, mari kita mendirikan solat. Kita tak nak sampai tahap kita kata apa? Saya tak nak solat. Saya tak nak berpuasa. Saya tak nak beriktikaf di masjid. Sebab hukum itu datangnya daripada Allah. Bila kita kata kita tak nak dan kita membelakangi hukum Allah, maka sebab itu kita tidak ada rasa nikmat menganut agama Islam. Ini punca dia. Sebab itu pengarang kitab kata nak dapatkan nikmat menganut agama Islam ni, setiap hukum yang Allah Ta'ala tetapkan, jangan sesekali kita membelakangi hukum tersebut. Saya rasa hari ni panaslah Ustaz. 2-3 hari ni bandar instik ni panas. Jadi boleh tak sehari ni saja Ustaz, saya tak nak tutup aurat, saya tak nak pakai tudung contoh. Sehari ni je Ustaz, boleh tak? Tak boleh. Panas ke? Sejuk ke tuan-tuan sekalian, bila mana tuan-tuan keluar daripada mana-mana kawasan berjumpa dengan orang yang bukan halal untuk kita buka aurat, maka perempuan tak boleh buka. Sebab ini ketetapan daripada Allah. Sekali perempuan buka, maka Allah Ta'ala akan tarik nikmat agama Islam. Macam mana kita nak tahu bila Allah Ta'ala tarik nikmat agama Islam ni Ustaz? Bila mana saat Allah Ta'ala berikan kita bala. 3 bala. Boleh kita kategorikan sebagai bala lah ni.
Bala yang pertama kata ulama, bila mana Allah Ta'ala tak fahamkan kita agama. Itu bala pertama. Orang lain dah jauh faham agama. Orang lain dah tahu dah apa dia kena buat dalam agama Islam. Orang lain dah tahu dah perempuan yang dirahmati oleh Allah. Allah Ta'ala suruh apa, Allah Ta'ala larang apa. Dia tahu. Tapi mana pada saat ini, bila mana saat dia membelakangi hukum Allah, kehidupan dia takkan faham agama. Buatlah macam mana sekalipun perempuan yang dirahmati oleh Allah, datanglah ustaz macam mana sekalipun nak beri dia nasihat, hati dia itu, jalan dia itu Allah Ta'ala dah tutup. Disebabkan karenakan mulutnya, kalamnya, kata-katanya yang membelakangi hukum-hukum Allah. Sebab itu, bila orang tuan-tuan sekalian ataupun keluarga kita mengofferkan kita tentang kebaikan. Suami contoh, suami kata, abang rasa hujung tahun ni nak pergi umrah lah. Dia dah buka lah satu jalan tu. Saya nak pergi umrah lah hujung tahun ni. Jadi kalau perempuan sekalian rasa berat ataupun belum bersedia, jangan kata abang nak pergi, abang pergi. Saya tak nak pergi. Jangan cakap macam tu. Apa yang perlu kita cakap? InsyaAllah lah bang, saya doa lah sama-sama. Mudah-mudahan kalau ada rezeki, kita pergilah sama-sama. Cukup. Walaupun pada dasarnya perempuan ada plan. Hujung tahun ni rasa plan lain. Bukan plan nak pergi umrah. Sebab ramai orang tersasar bila mana cakap. Abang nak pergi, saya tak nak pergi. Ada beberapa situasi start pada hari itulah. Pada saat itu Allah Ta'ala tutup peluang dia nak menjejaki tanah suci. Sebab apa-apa hukum yang Allah Ta'ala tetapkan, jangan sesekali kita celupa mulut kita bila mana kita membelakangi hukum-hukum tersebut. Jadi yang pertama, bala yang pertama kata ulama tersebut, Allah Ta'ala tarik kefahaman dalam memahami agama Islam. Dia tak faham agama. Yang kedua, kata ulama tersebut, Allah Ta'ala jadikan dia tidak zuhud dengan dunia. Perempuan sekalian, kadang penyakit ni ada tapi kita tak perasan. Sehingga satu hadis Nabi SAW yang mana Nabi menyebutkan akhir zaman nanti, umat-umat aku akan diuji dengan dua penyakit. Penyakit yang pertama, penyakit yang disebutkan sebagai al-wahan. Al-wahnu. Wahan. W-A-H-N dalam bahasa Melayu. Wahan. Jadi sahabat bertanya kepada Nabi, apa itu penyakit wahan ni? Yang pertama, penyakit wahan ini kata Nabi SAW, mereka ini cintakan dunia. Mereka ni cinta sangat dunia. Sehingga mereka ini tidak ada perasaan nak meninggalkan dunia. Pada hakikatnya dia akan tinggal. Tapi dia rasa dia sangat sayang kepada dunia. Sehingga cinta kepada dunia itu melebihi cinta kepada akhirat. Kita ni kadang sayang juga ahli family lah, perempuan sekalian. Tapi tak adalah sampai ahli family ni menyebabkan kita ni tidak bertauhidkan Allah. Tak adalah sampai tahap macam tu. Kita sayang juga anak kita. Tapi bila mana saat sampai semayang, kita kena semayang. Bila mana saat berpuasa, kita kena ajak dia berpuasa. Anak. Tapi ada orang perempuan sekalian, dia cintakan dunia, dia sehingga menafikan akhirat. Dia menindakkan akhirat. Dia menindakkan amal ibadah. Ada orang macam tu. Itu dinamakan sebagai penyakit wahan yang pertama. Yang kedua, perempuan yang dirahmati oleh Allah, kata Nabi SAW, penyakit wahan yang kedua adalah takut mati. Dia takut mati. Takut mati ni bukan dia bersedia untuk mati, tapi dia kalau boleh tak nak mati sampai bila-bila. Sebab dia cinta pada dunia. Jadi ini penyakit bagi orang-orang yang kata Nabi SAW ada pada akhir zaman. Ada pada akhir zaman. Justru itu kita nak keluar daripada golongan tersebut. Kita tak nak bala yang kedua kata ulama, bila mana saat kita ni tidak ada sifat zuhud dengan dunia. Baik, Ustaz, dah apa maksud sifat zuhud? Apa makna saya kena berzuhud dengan dunia? Maka kata Khalifah Uthman ibn Affan. Kata Khalifah Uthman ibn Affan, nak tahu kita ni ada zuhud ataupun tidak, yang pertama, wa idza asabahu syai'un qalil minad din
Igtanim dhalik. Bila mana saat kita ni Allah Ta'ala berikan peluang, walaupun sekecil peluang tersebut dalam urusan agama, kita tidak sewenang-wenangnya melepaskan peluang tersebut. Ini zuhud dengan dunia. Satu hari perempuan yang dirahmati oleh Allah, perempuan keluar ke mana-mana pasar raya nak beli barang. Tiba di depan perempuan ni tengah beratur cashier, ada seorang pelanggan ni perempuan yang dirahmati oleh Allah. Bila mana cashier kata, okey barang puan RM95.40. Dia pun cari duit. RM95 ada 40 sen. Alamak, tak ada pula 40 sen. Nah, di belakang kita ni, di depan kita ni, kita duduk belakang dia. Kadang terlintas hati, bantulah dia. 40 sen je pun. Nah, jadi perempuan yang dirahmati oleh Allah, orang yang berzuhud tentang dunia, dia akan keluarkan 40 sen dalam kocek dia. Tak apa puan, saya bayarkan ni 40 sen. Settle masalah. Sebab dia ada peluang Allah Ta'ala berikan daripada sudut agama ataupun kebaikan, dia tak lepaskan dengan sewenang-wenang ni. Ada orang dengan RM95 40 sen. Oh, saya tak ada 40 sen. Dia buat dia tak tahu kat belakang. Tak boleh cepat sikit ke? Saya nak bayar pula lepas ni. Oh, dia mengungut pula perempuan sekalian nak. Kalau boleh nanti bawa lah duit cukup-cukup ni, menyusahkan orang betul lah. Ada orang marah pula. Ini kita nak masuk Ramadan ni perempuan sekalian. Kita nak masuk Ramadan ni, kita akan berbuka sama-sama, kita akan solat tarawih sama-sama, kita akan tadarus sama-sama. Semua Allah Ta'ala akan uji dengan kebaikan. Ada satu malam nanti tiba-tiba ditakdirkan iman jemputan kita baca panjang. Perempuan jangan cepat mengeluh. Panjang pula dah imam ni baca. Imam, kalau boleh imam jemputan yang ni, imam kena blacklist lah. Blacklist terus. Sebab apa? Sebab panjang sangat. Sebelum ni saya baca, saya dengar Tok Imam ni baca 3-4 ayat je. Hari tu imam jemputan tiba-tiba dia datang, dia rasa syok semayang, tengok ramai, masjid cantik, speaker sedap. Dia bacalah panjang. Tiba kita pun mengeluh, imam tak boleh dah. Imam macam ni, imam kena blacklist. Blacklist terus. Perempuan sekalian, kita belum ada sifat zuhud terhadap dunia. Sebab kita pada saat itu masih lagi melebihi dunia daripada akhirat kita. Sebab itu yang pertama, bila saat Allah Ta'ala berikan nikmat-nikmat, suruh kita ni ambil kebaikan agama, jangan cepat-cepat kita lepaskan. Yang kedua, wa idza asabahu syai'un 'azim minad dunya yarahu wabalan. Yang kedua, kalau kita nak tahu diri kita ni ada sifat zuhud ataupun tidak, berlandaskan pengetahuan ilmu Sayyidina Uthman ibn Affan, beliau menyatakan bila Allah Ta'ala campakkan kita nikmat yang besar dari sudut dunia, kita dapat nikmat yang besar daripada sudut dunia, maka kata Sayyidina Uthman ibn Affan, kita memandang itu sebagai ujian dan bala terlebih dahulu. Sebab ada orang bila Allah Ta'ala berikan kenikmatan dunia, dia terlalu seronok sehingga dia melupakan si pemberi nikmat tersebut. Jadi kamu belum berzuhud. Ada orang perempuan yang dirahmati oleh Allah, Allah Ta'ala baru buka jalan sedikit. Makbulkan hajat dia, berikan apa yang dia nak, dia dah lupa jalan-jalan ke masjid ni. Dia dah lupa lah. Dia dah lupalah dahulu orang-orang yang pernah dia minta bantuan. Dia dah lupa. Sebab apa? Sebab dia dapat kenikmatan tersebut. Jadi seperti mana Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Satu hari bila Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ni berjalan, nampak sekumpulan semut. Nampak sekumpulan semut. Yang mana Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ini, dia ni ada kelebihan boleh mendengar haiwan-haiwan bercakap ni. Jadi dia terdengarlah, baginda ni terdengarlah semut-semut tu berbicara. Mari kita cari jalan yang lain. Ada orang nak lalu di jalan ini. Dia dengar. Maka Allah Ta'ala rakamkan kata Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dalam Al-Quran. Perempuan boleh cari ayat yang berbunyi fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni
an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni fi 'ibadika as-salihin. Ayat ini bila mana Nabi Allah Sulaiman alaihi salam nampak semut tu bercakap, kita cari jalan lain sebab orang nak lalu jalan ni. Maka Nabi Allah Sulaiman alaihi salam tersenyum. Fatabassama dhahika. Dia tersenyum kemudian dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ilhamkan kepada aku supaya dengan nikmat ini aku boleh mensyukurimu ya Allah. Dia dapat sesuatu kelebihan, dia bukan kita perempuan sekalian dapat satu kelebihan, kita sama juga macam Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, kita angkat tangan. Tapi angkat tangan kita tu lain. Kita kalau ada kelebihan kita angkat tangan tapi kita selfie. Betul tak? Nampak hari ni baju cantik sikit, selfie lah sekeping. Nah, kalau kita buat apa-apa projek dekat mana-mana tempat, orang lain tak buat, dah mula rasa ujian tu. Kita tangkap gambar, bagi seorang semua tahu. Ini sebab kekuatan kita. Kita pun tangkap beritahu satu orang. Ini, aku saja boleh buat. Sekarang ni perempuan sekalian bukan selfie je. Video live pun ada. Mari sama-sama share, cepat-cepat share ni. Nabi Allah Sulaiman tak. Beliau baginda angkat tangan tapi dia berdoa. Sebab dia tahu kelebihan ini Allah Ta'ala uji dia. Kalau kita tak berdoa pada saat Allah Ta'ala beri nikmat, jangan bercakap besarlah perempuan sekalian. Kita ingat Allah lepas tu. Jangan cakap besar. Hatta hari ini dapat jamuan juadah nasi Arab. Kalau kita lupa nak mulakan dengan bismillah, perempuan yakin ke boleh tutup makanan tersebut dengan Alhamdulillah. Jangan confident. Sebab itu apa-apa nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita, yang pertama ingat pada dia dulu. Berdoalah. Seperti mana doa Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, Ya Allah, ilhamkan kepada aku supaya aku ni boleh mensyukuri nikmat yang telah engkau beri pada aku dan engkau telah beri pada kedua ibu bapa aku. Ya Allah, jadikanlah diri kami ini, Ya Allah, boleh beramal dengan amal yang soleh. Nampak doa dia tu? Kuat tu. Kalau hari ni kita dapat nikmat, Allah Ta'ala beri keuntungan perniagaan. Hari ni kita punya sale, Allah Ta'ala beri 50,000. Doa, Ya Allah, mudah-mudahan dengan keuntungan ni, aku boleh beramal dengan amal yang soleh. Kadang manusia lupa. Okey, apa yang dia fikir dulu? Apa yang kita nak buat 50,000 ni? Akak nak pergi mana? Abang tahun ni nak pergi mana? Contoh. Jadi sebab itu kita belum ada sifat zuhud dengan dunia. Bila kita tidak ada sifat zuhud dengan dunia, maka kita jauh daripada dapat pengertian kenapa kita menganut agama Islam. Yang ketiga, kata ulama tersebut, bala yang ketiga bila mana saat perempuan yang dirahmati oleh Allah, kita menidakkan hukum-hukum Allah. Yang ketiga, bala akan datang kepada seorang hamba tersebut. Mereka ini Allah Ta'ala tarik sifat bermuhasabah diri. Dia tak ada elemen-elemen nak muhasabah diri, dia tak ada. Dia tak ada satu perasaan untuk melihat kekurangan diri dia, kedhaifan diri dia, kecacatan diri dia, tak ada. Apa yang dia tengok? Dia tengok cacat orang sebelah dia. Dia tengok kekurangan jiran-jiran dia. Dia tengok kekurangan mak ayah dia. Dia tak pandang diri dia. Sebab itu perempuan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita nak menunding jari pada orang, boleh menunding jari macam ni. Tapi kita kena tengok jari-jari yang lebih itu, banyaknya kena menunding jari pada kita. Betul, kalau perempuan menunding jari orang dengan satu jari, maka lebihan 3 jari ini perempuan kena tengok, aku pun kena muhasabah diri aku juga. Aku banyak salah, aku banyak cacat, aku banyak silap. Sebab itu perempuan, satu hari Ustaz berceramah di Seremban, kuliah subuh. Dia sebenarnya ceramah ni perempuan sekalian seronok. Seronok apa? Seronok sebab lepas habis ceramah tu kita bercerita, berjumpa dengan orang yang nak kongsi cerita dia secara live.
pengalaman hidup dia secara live. Dia tak cerita pasal orang, dia cerita pasal diri dia. Jadi satu hari tu lepas habis ceramah, ada seorang pakcik ni umur 72 tahun. Lagi tua daripada perempuan depan ustaz ni. Kan dia lebih 72, tak ada dah. Ni semua muda-muda depan ustaz ni. Dia 72. Dah tua dah. Dia pegang tangan ustaz, dia kata, "Ustaz, tolong doakan pakcik." "Kenapa pakcik?" "Tolong doakan pakcik, mudah-mudahan Ramadan ni pakcik nak rasa sangat." "InsyaAllah lah pakcik, sama-sama lah. Saya pun tak yakin juga kadang yang depan pakcik ni pergi dulu." Ustaz kata. So dia senyum lah perempuan sekalian. So dia kata apa? "Kenapa pakcik cakap macam ni?" "Sebenarnya pakcik ni baru bebas daripada penyakit. Bagi pakcik, penyakit yang sangat berat yang Allah Ta'ala uji pada pakcik. Pakcik pernah aksiden tapi tak ada dah menderita macam ni. Pakcik pernah kehilangan anak tapi tak ada dah rasa berat macam ni." Dia kata apa? Dia diuji baru bebas daripada penyakit angin ahmar selama 3 tahun. Stroke selama 3 tahun. Dan stroke dia bukan separuh badan pun, sekali. Stroke satu badan. Jadi dia kata apa? Bila Allah Ta'ala beri stroke ni, Ustaz, baru saya dapat tahu saya ni seorang hamba bukan raja. Sebab apa? Nak angkat satu jari pun tak boleh. Nak angkat satu jari. Bukan nak angkat tangan ni. Nak angkat satu jari tak boleh. Pada saat itu Ustaz, baru saya tahu orang-orang yang dahulu ni saya agungkan. Saya puji mereka. Saya letakkan dia ni benda pertama daripada Allah. Pada hari itu saya baru dapat tarbiyah, dia tak datang tengok saya. Air mata dia mengalir perempuan sekarang. Sambil dia cerita. Tapi dia nak cerita. Air mata dia mengalir. Saat itulah saya rasa tak ada orang nak dekat dengan saya. Ada pun kadang-kadang saudara datang. Bila mana datang dekat saya, dia buat mulut macam ni. Oh, rupa-rupanya saya dah terberak dekat dalam pampers. Orang tak tengok saya. Jadi pada saat tersebutlah perempuan yang dirahmati oleh Allah, Allah Ta'ala beri ketukan demi ketukan kepada diri seorang hamba Allah Ta'ala ni. Dia pun dah beri keizinan pada ustaz. Ustaz cerita pada jemaah. Ini bukan aib saya. Ustaz cerita pada jemaah supaya jemaah ni jangan jadi macam saya. Alhamdulillah. Orang yang Allah Ta'ala beri daya. Jadi dia kata apa? Yang pertama, doalah ustaz, termasuk diri ustaz juga. Kalau boleh, janganlah Allah Ta'ala timpakan penyakit ni pada diri kita. Sebab berat ustaz. Nak bangun tak boleh. Nak pergi ke masjid jauh sekali. 3 tahun saya tak beraya. 3 tahun saya tak beraya. Saya lapar ustaz, saya boleh gitu je boleh bercakap. Dulu boleh bercakap. Tapi dia dah satu badan, Allah Ta'ala beri stroke. Nak panggil anak pun macam tu saya. Sebab itu perempuan yang dirahmati oleh Allah, pakcik ni cakap apa? Yang kedua, tolong doa supaya janganlah Allah Ta'ala timpa kita ujian macam ni. Yang kedua dia kata apa ustaz? Tolong doalah sama-sama. Beritahu pada jemaah ustaz, janganlah main-main dengan dunia. Dia cakap sendiri. Jangan main-main dengan dunia. Saya duduk sebelum Allah Ta'ala beri stroke ni, saya mengaku saya banyak main dengan dunia. Saya pernah menzalimi orang. Saya pernah mengkhianati orang. Saya pernah menderhaka pada mak ayah saya. Cerita. Dan yang paling teruk sekali, sambil menangis perempuan sekalian, saya abaikan Allah. Ayat dia. Pakcik buat apa sampai abaikan Allah ni? Saya ingatlah, dia kata. Saya abaikan 2 perkara. Perkara yang pertama, saya abaikan solat. Solat saya main-main. Kalau solat pun ustaz, dalam keadaan macam dipaksa. Macam mana pakcik kata dipaksa tu? Ialah angkat takbir, Allahu Akbar, sampai beri salam. Saya tak ingat langsung Allah. Saya masih lagi ingat benda-benda yang tak patut saya ingat. Maknanya semayang dia kosong. Sebab itu betul lah Allah Ta'ala sebut, fawailul lil musallin. Allah Ta'ala celaka kan bagi orang-orang yang solat dalam keadaan kosong. Sebab itu orang yang dirahmati oleh Allah. Allah Ta'ala beri kefarduan solat ni 5 kali sehari. Sampai kita mati ni. Tidak ada excuse. Sampai kita mati. Kecuali kita gila. Allah Ta'ala beri sehari 5 hari ni untuk apa perempuan sekalian? Untuk latih. Dengan banyak kalinya kita solat, dengan dapat kita faham pengertian solat.
Kalau perempuan sekalian Allah Ta'ala beri hanya setahun sekali solat, kita takkan kenal Allah. Sebab itu makin lama makin kita solat, makin lama makin kita kenal Allah. Macam mana kita nak kenal Allah? Kata ulama, solat ini bermaksud doa. Solat ini bermaksud doa. Maka daripada angkat takbir sampai beri salam, perempuan kena letakkan diri perempuan sedang berdoa pada Allah. Sedang meminta pada Allah. Daripada angkat takbir, Allahu Akbar, berdoalah pada Allah. Walaupun kita tak faham satu-satu kalimah dalam bahasa Arab, perempuan selitkan dalam hati sebab Allah Ta'ala tahu apa yang tersirat dalam hati kita. Ya Allah, kalau hari ini solat aku yang terakhir, kau terimalah ya Allah. Ya Allah, kalau sebelum ni banyaknya hutang aku kepadamu, ya Allah, kau lunaskanlah ya Allah. Kena berdoa sebab solat itu adalah doa. Jadi solat orang yang kosong adalah solat yang tidak berdoa kepada Allah. Faham? Jadi pendek cerita pakcik tadi kata macam itulah. Yang kedua, apa yang dia buat sampaikan dia mengabaikan Allah, dia kata apa? Dia tolak mentah-mentah tu kitab suci Al-Quran. Dia tolak. Tolak di sini bukan dia tak beriman dengan Quran. Tapi seruan-seruan untuk dia tengok Quran, untuk dia kembali kepada Quran, dia tolak. Tolak dia kata atas alasan dia sibuk. Tolak atas alasan dia tak pandai. Tolak atas alasan dia kata dia tidak ada orang-orang yang boleh mengajar dia tentang Quran. Jadi 3 alasan ini Allah Ta'ala tutup terus. Tak boleh buka ataupun tak boleh kalam Allah Ta'ala ni singgah kepada lidah dia. Sebab itu betul lah kata Al-Imam Ibn Qayyim. Perempuan kalau dengar nama Imam Ibn Qayyim, satu ulama yang besar. Kata beliau perempuan sekalian, sesungguhnya sebesar-besar hukuman seseorang hamba di atas dunia, kata beliau, bila mana saat Allah Ta'ala menahan lisannya daripada menyebut nama Allah. Kata Imam Ibn Qayyim. Sebesar-besar hukuman di atas dunia, kata beliau, bila mana saat Allah Ta'ala menahan lidah seseorang daripada menyebut nama-nama Allah. Sebab itu, kalau kita melihat hadis-hadis Nabi, Nabi ada menyebut, kita pun dah tahu, siapa menyebut kalimah subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, Allah Ta'ala akan hapuskan dosa dia, walaupun dosanya banyak seperti mana buih di lautan. Kita tahu hadis tu. Memang perempuan sekalian, bila mana saat kita menyebut nama Allah Ta'ala ni, banyak kelebihan. Jadi orang yang tak boleh sebut, bermaksudnya apa? Dia dapat hukuman yang berat di atas dunia. Jadi perempuan yang dirahmati oleh Allah, nampak benda simple. Orang ajak berzikir. Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Ada orang sebelah dia masih ralik dengan handphone. Ada orang yang kat luar dia masih ralik dengan rokok dia. Ada orang yang kat sebelah kita masih ralik dengan benda-benda yang tak berfaedah. Sebenarnya mereka itu dihukum oleh Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala tak izin namanya lekat di lidah-lidah mereka. Jadi perempuan sekalian, justru itu Ustaz pun nak orang kata nak mempromosilah perempuan sekalian. Mempromosi di sini maksudnya apa? Kalau boleh perempuan sekalian, di kocek kita ke, di tangan kita ke, kenalah ada satu tasbih. Ya, kena ada satu tasbih. Kadang dengan alatan kita boleh ingat sesuatu perkara. Seperti mana perempuan lekatkan tangan dengan handset. Kalau perempuan sekalian dah separuh jalan, tiba-tiba kita kata, mana handset mama? Mama, handset mama ada dalam bilik. Allah, tak apa-apa, kita patah balik. Sebab apa? Kita tahu, kita nak berhubung dengan orang kat dunia ni memang penting handset. Nak berjanji dengan orang, nak bertelefon orang, nak hantar mesej, memang penting. Tak dinafikan. Tapi kita kena ambil juga satu wasilah. Kita nak berhubung dengan Allah, kena ada satu alat. Memanglah tak wajib perempuan kena ada tasbih. Tapi kadang dengan alat ni kita boleh ingat dia.
Jadi peganglah perempuan sekalian, letak di dalam kocek, jadikan satu perkara yang wajib. Kalau aku wajib bawa handset ke mana-mana, maka aku kena wajib bawa tasbih ke mana-mana. Bawalah perempuan sekalian. Ya, tasbih ni pun bukanlah mahal. Ada yang RM10, ada yang RM20, ada yang kalau kayu tu kayu yang mahal lah sedikit kan perempuan sekalian. Tapi tak adalah semahal handset kita ni. Beribu-ribu tuan-tuan sekalian. Baik, jadi bahawa ni untuk kita ingat Allah. Supaya kita ini tidak dihukum dengan satu hukuman yang berat. Baik, kita kembali pada topik kita. Dalam poin yang ketujuh ni, perkara yang pertama, kita jangan membelakangi hukum-hukum ataupun undang-undang yang Allah Ta'ala tetapkan. Yang kedua, kalau Allah Ta'ala uji dengan perselisihan pendapat, perselisihan urusan, kita nak benda ni tapi orang lain nak benda lain, maka Allah Ta'ala beritahu kalau kamu nak dapatkan nilai ataupun makna menganut agama Islam dengan sebenar, perkara tersebut kamu kena serah pada Allah. Contoh, hari raya ni. Belum raya lagi ni. Memang belum raya lagi lah. Kita puasa pun belum. Tapi perempuan sekalian, dahsyat orang Melayu kita ni. Ustaz pergi mana semalam? Maidin rasanya. Maidin Seremban 2. Belum puasa tapi kuih raya dah ada. Dahsyat. Promosi bang. Kuih-kuih raya. Puasa pun belum lagi. Puasa belum lagi perempuan sekalian. Tapi lagu hari raya dah ada. Mana kata apa perempuan sekalian, orang sebenarnya tak sabar nak raya. Bukan tak sabar nak puasa. Tak sabar nak raya. Okey, baik. Perselisihan. Kita nak balik rumah kita. Suami nak balik rumah dia. Kalau satu daerah, satu negeri, tak ada lah jadi masalah lah. Tapi benda ni, fenomena ni dia akan jadi satu benda yang kadang-kadang boleh bergaduh. Isteri kat Kelantan, suami kat Johor. Suami kata, tak ada, tahun ni balik rumah saya. Bang, dah 3 tahun, nasi rumah abang, rumah keluarga abang je. Tak ada, kamu kena ikut. Syurga kamu bawah kaki saya. Macam-macam lah perempuan sekalian. Ayat drama kan semua. Jadi, macam mana cerita tu? Cerita tersebut, bila mana perselisihan, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, فَحُكُمُهُ إِلَى اللَّهِ. Maka serahlah keputusannya kepada Allah. Sebab yang pegang hati orang ni bukan kita. Perempuan kena tahu. Yang pegang hati manusia ini Allah. Maka perempuan jangan bazirkan air liur bergaduh dengan suami. Jangan bazirkan pahala Ramadan sebabkan tak boleh balik ke kampung. Perempuan sujud lama-lama mohon pada Allah. Itu saja. Ya Allah, lembutkanlah hati suami saya. Saya ni dah lama tak balik ke kampung sendiri. Cerita pada Allah. Sebab hati ini Allah Ta'ala pegang. Sekeras-kerasnya hati Sayyidina Umar ibn Khattab yang nak pancung Nabi bila mana saat dengar Islam. Nak bunuh Nabi bila mana saat dengar Islam. Saudara-saudara Umar ibn Khattab ni semua dah risau. Kalau Umar kata nak pergi bunuh, tak pernah Umar kata tidak, tak pernah Umar patah balik. Habislah lepas ni Nabi kita, habislah Muhammad ibn Abdillah. Tapi pedangnya tidak sampai ke leher Nabi. Sebab apa? Yang pegang hati Umar itu adalah Allah. Sebab itu nak dapat rasa nikmat Islam tu, perempuan janganlah pening senak kepala sampai tak boleh nak beribadah sebabkan berselisih satu perkara yang orang lain tak selari dengan kita. Apa yang kita boleh buat, kita boleh usahakan perkara tersebut, keputusan tu kita serah pada Allah. Baru perempuan dapat nikmat menganut agama Islam. Sebab orang kalau yang tak boleh menerima keputusan ni, maka dia akan dapat satu bala daripada Allah. Ada yang tak boleh menerima takdir Allah, bunuh diri. Ada yang tak boleh terima takdir bila mana melakukan persetubuhan, Allah Ta'ala beri zuriat. Baru-baru ni Ustaz tengok di Facebook, dia letakkan anak yang tak berdosa tu di dalam plastik sampah di tengah-tengah pusat pengumpulan sampah.
Yang ambil baby tu orang yang angkat sampah. Jadi bila dia nak buat kerja, dia dengar baby macam menangis. Dia dengar tangisan daripada baby. Dia suruh kawan dia buat rakaman. Buat rakaman ini boleh jadikan bukti kita jumpa baby ni. Bukan kita letak baby ni. Dia takut kena fitnah bagi dia. Bagus, cerdik orang ni. Jadi seorang ni buat rakaman perempuan sekadar. Dia ambil. Memang dalam plastik sampah yang hitam. Bila buka, ya Allah, berpeluh-peluh baby tu, ya Allah. Ini orang yang tak dapat erti menganut agama Islam. Bila mana saat keputusan tersebut, dia tak boleh terima dengan hati yang terbuka dengan mengambil jalan dengan jalan dosa. Bunuh diri, sama. Ramai orang bunuh diri. Ramai yang orang kelah sebabkan putus cinta, sebabkan tunang pergi jumpa orang lain. Banyak. Jadi, nak dapatkan nikmat menganut agama Islam, apa perkara yang kita buat, kita kena serahkan keputusan kepada Allah. Bila kita buat jahat, maka kita kena terimalah balasan tersebut. Bila kita buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala tak redha, maka kita kena terimalah balasan tersebut. Jangan kita menidakkan balasan tersebut. Dari sebab itu, pengarang kitab kata, kalau bercanggah dengan sesuatu hukum, maka serahkan keputusan itu kepada Allah. Yang ketiga, apa yang kita belajar pada hari ini? Lain, yang pertama, kita tak boleh membelakangi undang-undang Allah. Yang kedua, setiap apa yang kita buat, keputusan kita kena serah pada Allah, tapi kena ada usaha dengan doa dan sebagainya. Yang ketiga, perempuan yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat firman ini, perempuan kena gariskan perkataan alaihi tawakkaltu. Ini pengajaran yang ketiga. Alaihi tawakkaltu, yang bermaksud kepadanya aku bertawakal. Jadi, perempuan yang dirahmati oleh Allah, nak dapat juga nikmat ataupun rasa seronok dalam beragama dengan agama Islam kita ni, apa yang kita buat semuanya kena bertawakal kepada dia. Apa sahaja. Perempuan, bila saat kita ni ada elemen bertawakal, kita akan kenal siapa yang memberikan dan mentakdirkan sesuatu perkara sesuai dengan apa yang kita perlu terima pada hari tersebut. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi setengah perkara yang kamu benci, kamu tak suka, tapi itulah yang terbaik buat kamu. Perempuan yang dirahmati oleh Allah, tak dinafikan. Selepas hadirnya bala COVID, kebanyakan masjid ada peningkatan jemaah. Ustaz tengok, buat kajian sedikit, tanya kawan-kawan ustaz yang jadi imam-imam di mana-mana masjid. Dia kata ada peningkatan selepas COVID. Yang mana pada asalnya perempuan yang dirahmati oleh Allah nak suruh orang main datang masjid ni payah. Tapi bila datangnya COVID, dengan tak adanya COVID, kena tutupnya masjid, kena semayang di rumah. Saat pada itu banyak orang dah menghargai solat di masjid ni. Ramai. Dengan isteri-isteri mula menyindir para suami ni. Bang, kalau abang tak belajar lagi jadi imam, tak tahulah solat raya kita kalau Allah Ta'ala beri COVID ni lagi, bang. Dengan kita ni tak tahu macam mana nak laksanakan solat, kita ni tak tahu macam mana nak berdoa, dah dia mula tahu macam mana nak pimpin solat dan sebagainya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, boleh jadi perkara yang kamu benci, kamu tak suka, itu yang terbaik buat kamu. Dan Allah Ta'ala sebut juga, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi perkara yang kamu suka, yang kamu inginkan, yang kamu dambakan itu perkara yang tak baik buat kamu. Yang kita nak itu kadang-kadang Allah Ta'ala bataskan. Kita hujung minggu ni dah memang planning nak balik ke kampung. Tiba-tiba hujung minggu ni suami kita dapat call kena outstation. Hati ni memang rasa aduh, planning dah baik. Suami pula kerja kena panggil on call. Tak bolehlah balik. Perempuan sekalian kena terima hati yang terbuka. Boleh jadi perempuan dalam perjalanan balik tu Allah Ta'ala beri musibah. Aksiden ke, ataupun balik itu dalam keadaan sakit ke, balik bawa penyakit ke dan sebagainya, kita tak tahu. Jadi sebab itu, seluruh urusan kita ini kita kena serah pada Allah. Bertawakal pada Allah. Cumanya persoalan di sini Ustaz, macam mana konsep tawakal yang sebenar? Konsep tawakal yang sebenar, perempuan kena ada usaha dan berdoa.
Satu hari sahabat Nabi ni bawa seekor unta bertemu dengan Nabi SAW di tengah-tengah pasar. Maksud di tengah-tengah pasar ni maknanya di tempat yang ramainya orang. Jadi bawalah seekor unta. Jadi sahabat Nabi ni bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bolehkah aku bertawakal pada hari ini?" Maka jawab Nabi SAW, "Macam mana kamu bertawakal, wahai sahabatku? Aku akan lepaskan unta aku ini pada hari ini di tengah-tengah pasar dan aku bertawakal pada Allah." Maka jawab baginda Nabi, "Salah. Konsep tawakal yang sebenar, kamu ikatlah unta kamu di pohon tersebut dan kamu serahkan pada Allah." Makna kata Nabi nak ajar pada sahabat, kalau nak betul-betul tawakal, kamu kena ada usaha jaga unta tu. Ambil tali, ikat di pokok. Ya, beritahu kawan-kawan ataupun orang-orang sekeliling tu, ini saya punya, tolong jagakan sekejap. Nanti petang saya balik, saya nak ambil unta ni. Ini baru konsep tawakal yang sebetul. Jangan orang kata perempuan sekalian, tawakal ni kita serah bulat-bulat pada Allah. Seorang suami dah 2 tahun tak kerja sebab COVID ni. Isteri ni puas tanya, mak mentua pun dah tanya, dah masuk kes mak mentua dah ni. Beratlah kalau mak mentua masuk campur ni perempuan sekalian nak. Bila suami kau nak kerja? Itulah mak dah cerita dah ke dia, carilah kerja bang. Dia boleh tazkirah kat saya pula mak. Ustaz dia cerita, jangan sibuk-sibuk, tawakal je. Macam mana tawakal dia? Itulah mak, tawakal dia ni, dia tarik selimut tidur, dia buka tudung saji makan, dia ambil remote, buka rancangan TV. Itu tawakal dia, mak. Salah lah macam tu. Tawakal dia kena cari, tanya orang, bang, ada tak jawatan kosong kat sini? Saya ni dah 2 tahun tak kerja. Cari Tok Imam kalau dapat tahu mana-mana kedai dekat area sini perlukan pembantu ke ataupun perlukan pekerja ke, tolong kontak nombor ni, Imam. Saya dah 2 tahun tak kerja. Anak saya pun dah banyak dah saya abaikan keperluan dia. Itu baru konsep tawakal yang sebenar. Bukan macam Ustaz kata tadi, tarik selimut tidur, buka tudung saji makan, ambil remote, buka TV, tengok TV. Tak ada. Konsep tawakal kena ada usaha. Seperti mana para Nabi dah lalui jalan-jalan yang sangat berliku. Nak dakwah tentang Islam ni, takkanlah Nabi duduk di rumah senang-wenang. Macam mana agama ni, wahai Muhammad? Aku serahkan kepada Allah. Allah Ta'ala akan mentakdirkan semua kehidupan manusia ni. Tak pernah Nabi cakap macam tu. Konsep Nabi keluar ceritakan tentang Islam walaupun dibaling batu, walaupun dihina macam-macam. Tapi konsep tawakal itu selepas berdakwah, Nabi berdoa. Itu baru betul. Jadi perempuan sekalian, yang kedua, tak jadi juga konsep tawakal bila usaha ada tapi tak berdoa. Salah juga. Tadi orang kata kalau hanya berdoa tak berusaha, salah juga. Tapi golongan yang kedua ni, dia berusaha dah. Tapi dia tak berdoa. Ini bukan konsep tawakal. Kita tahu anak-anak kita yang peksa ni, duduk daripada pagi sampai ke malam. Tadi tak habis-habis. Tuition tak pernah miss. Kenduri banyak miss. Sebab apa? Akak nak belajar. Baguslah. Tapi kita tanya kepada dia, dah hari ni akak dah solat ajak belum? Belum lagi, mak. Kalau macam ni, Allah Ta'ala tak bantu akak. Cerita dia macam tu. Akak dah lepas-lepas usaha tu, akak bentanglah sejadah. Doalah pada Allah. Yang beri kejayaan akak ni, Allah. Meskipun akak pernah cakap, kawan-kawan akak tak pernah buat macam ni, dan dia dapat kejayaan, kadang-kadang kejayaan itu bukan kejayaan buat dia, tapi musibah buat dia. Dia berjaya, tapi dia terleka dengan kejayaan. Berapa ramai orang yang berjaya dengan sijil ni, terpengaruh dengan kawan-kawan yang tak baik. Ramai. Berapa ramai anak-anak yang berjaya di sijil ni, perempuan sekalian, diabaikan mak ayah di kampung. Ramai ke? Ramai. Sebab dia bangga dengan kejayaan dia. Mak jangan bising-bising. Mak jangan suruh akak balik. Mak nak apa sebenarnya ni? Mak nak duit. Akak transfer sekarang. Ada orang macam tu. Sebab kejayaan itu satu musibah buat dia. Sebab itu kalau kita tak nak kejayaan itu menjadi musibah buat kita, setiap usaha kita kena ada doa.
Faham ya? Yang keempat, apa yang kita nak belajar pada hari ini? Erti kita menganut agama Islam, perempuan kena bulatkan pada kalimah wa idaihi unib. Allah Subhanahu Wa Taala sarankan dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-10 yang bermaksud kepadanya aku akan kembali. Aku di sini Allah Taala taklifkan kepada Nabi Muhammad ya sebagai pembawa risalah, tapi aku di sini Allah Taala umumkan bermaksud kitalah sebagai hamba. Aku kena kembali kepada dia. Maknanya kita ni selaku hamba kena kembali pada Allah. Jadi perempuan yang dirahmati oleh Allah, berakhiran ayat ini mengajar kepada kita sebesar-besar pengajaran. Apa yang kita nikmati di atas dunia, apa yang kita buat di atas dunia, semuanya kena kembali pada Allah. Baik, kembali kepada Allah Ta'ala di sini, banyak tafsiran ulama menggariskan dengan jalan bertaubat. Dengan jalan bertaubat. Makna kata perempuan boleh bulat di situ, kembali di sini bermaksud bertaubat kepada Allah. Ustaz nak cerita sedikit tanda-tanda taubat kita diterima. Kadang ada orang bertaubat tapi separuh jalan. Kadang ada orang bertaubat bila mana saat ditimpa musibah, bala, bencana, wabak dan sebagainya. Kadang ada orang bertaubat pada saat fenomena ataupun trend sahaja. Jadi perempuan sekalian nak masuk Ramadan ni, jadikan Ramadan sebagai bulan bertaubat sampai kita mati. Okey, tanda taubat ada 6 perkara. Perkara yang pertama kata para alim ulama, tanda taubat kita diterima oleh Allah, kita akan merasa susah untuk melakukan maksiat. Kita akan terhindar daripada kemaksiatan. Mungkin barangkali perempuan sekalian Allah Ta'ala akan sibukkan kita dengan perkara yang baik. Itu pun namanya terhindar dengan maksiat. Makna kata aktiviti dalam seharian tu Allah Ta'ala sibukkan dengan kebaikan. Itu tanda taubat kita diterima. Yang kedua boleh jadi Allah Ta'ala sisihkan kita daripada golongan yang buat maksiat. Kita dapat kawan-kawan yang buat baik saja. Itu pun tanda taubat kita diterima. Baik Yang kedua, kata ulama tersebut, dia merasakan dalam hatinya bahawa kegembiraan dunia itu terasa jauh dan kesedihan akhirat itu terasa dekat. Saya ulang sekali lagi, tanda taubat kita diterima, di dalam hati kita ni kita akan melihat kegembiraan dunia itu terasa jauh, bukan matlamat hidup, dan kesedihan akhirat itu terasa dekat kepada Allah. Jadi perempuan sekalian, kita ni dah melayari banyak dah fasa kehidupan. Perempuan pun dah banyak pengalaman daripada ustaz. Ustaz hari ni hari pertama hantar anak ke sekolah. Itu pun tadika perempuan sekalian. Tadika baru 5 tahun. Hantar di Pasti Bandar Estate ni. Perempuan sekalian, di mana saat berpisah dengan anak tadi pagi tadi tu salam, kata akak belajar elok akaknya. Nanti pukul 11.30 abang ambil. Okey abah. Abah doakan akak, dia kata. Allah, kita masa tu dengar, ya Allah. Mata, tak pakai spek mata warna hitam. Pakai spek ni, nampaklah merah-merah sikit tu perempuan sekalian anak. Baru, padahal pasti dengan rumah sedekat je. Tapi makna kata pada hari tersebut, kita dah mula ada rasa. Hati kita ni dah mula Allah Ta'ala berikan detik-detik. Bahawasanya, kalaulah aku ni tak menjalankan amanah dengan baik, kalaulah aku ini mengabaikan anak aku, macam manalah keadaan anak aku nanti bila mana saat aku tak ada. Kita dah mula berfikir macam tu. Sebab itu tanda taubat kita diterima, setiap apa perkara yang kita buat, hati kita ini akan menterjemahkan kepada perbuatan kita. Kalau aku buat benda ni, nanti aku jawab pada Allah Ta'ala macam mana? Kalau aku buat benda ni, memanglah hawa nafsu aku suka benda ni. Tapi bolehkah aku buat benda ni? Jadi tanda kalau kita nak latih diri kita ni, perempuan kena banyak taubat. Banyakkan istighfar pada Allah. Banyakkan lazimi dengan penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Perempuan kena banyak solat taubat. Hari-hari buatlah. Perempuan kena banyak buat baik. Perempuan kena banyak berbakti pada mak ayah.
perempuan kena banyak menyenangkan orang, jangan susahkan orang. Ini semua jalan taubat. Buat perkara tersebut, insya-Allah hati ni akan hidup. Rasa gembira pada dunia tu kita boleh. Tapi tak adalah sampai tahap kita over the limit. Ya? Macam orang berteriak bila mana Blackpink datang. Allah. Ustaz tengok. Sedih tengok. Anak-anak muda perempuan sekalian ya. Dekat KLIA tu dah jadi monyet dah. Orang tu dah keluar daripada tu, dia dah jadi monyet. Yang buat rakaman tu, grup-grup nak pergi umrah. Dia tanya seorang makcik, siapa ni makcik? Makcik pun tak kenal siapa ya. Memanglah orang tu mana kenal. Nak satu kumpulan yang tengah tenang kedudukan keadaan dia. Satu lagi kumpulan kat sana macam monyet. Puan sekalian. Ujian sekarang. Ya, ujian sekarang. Bahaya. Hati mereka tu masih lagi nak gembira saja. Jadi yang nombor 2 tadi terkena rapat dengan kisah yang Ustaz cerita tadi. Seorang pakcik 72 tahun tu yang kena stroke tu kan. Hati dia tu dah mula rasa dekat dengan kesedihan. Dia menangis. Dia kata orang yang dahulu diagungkan dah tak datang jenguk dia. Dia nak bercakap minta makanan pun payah. Dara mara datang buat macam ni, tanda busuknya ni. Hati dia dah mula rasa sedih. Itu sebenarnya Allah Ta'ala terima taubat dia. Yang ketiga, perempuan yang dirahmati oleh Allah. Kata ulama tersebut, tanda taubat kita diterima, dia selalu mendekati orang-orang yang baik dan menjauhi orang-orang yang jahat. Dan jadi nombor 3 ni perempuan sekalian, kalau di peringkat mak ayah ataupun kita ni selaku mak ayah, kita dah dekat dengan orang baik, isteri kita pun dah dekat dengan orang baik, jangan kita abaikan anak kita. Sebab anak kita ni bawa tanggungjawab kita. Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kamu. Yang kedua, jaga ahli keluarga kamu daripada terkena api neraka Allah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam api neraka pada ayat yang sama, bahan bakarnya adalah daripada manusia dan batu-batu. Dan dalam neraka itu, Allah Ta'ala akan berikan hidangan. Hidangan daripada sudut apa? Daripada sudut malaikat yang sangat keras dan kejam. Bukan malaikat itu kejam. Tapi malaikat itu azab mereka dalam keadaan yang seperti mana kejamnya seseorang. Pukul, libas dan sebagainya. Jadi sebab itu, anak-anak kena pantau. Seorang sahabat ustaz, dia kerja di Pahang. Sekolah. Dia seorang cikgu sekolah rendah. Baru-baru ni dia pergi umrah. Jadi sebelum pergi umrah tu dia telefon ajak mengopi. Kita bandar Instate ni dah tahu dah lah. Dekat dengan airport kan. Jadi kita pun borak. Dia kata apa, Nasrul? Anak murid zaman sekarang ni, pelajar-pelajar lah di sekolah akulah, dia kata. Dah dalam keadaan tenat. Dia sekolah kebangsaan. Kenapa kau cakap macam tu? Aku baru-baru ni dapat tangkap kes pelajar. Kata. Sebab aku ni diamanahkan jadi guru disiplin. Dan dia kata antara tugas dia kena balik paling lewat. Anak pelajar dah balik, sekolah dah kosong, baru dia boleh balik. Itu di antara strategi guru besar dia lah. Guru disiplin, sekolah saya, pastikan tidak ada seorang pelajar pun duduk di sekolah, kena semua clear, kamu baru boleh balik. Dia pun kena ikut. Jadi orang lain dah balik, dia pun ronda. Tugas dia ronda kelas. Okey, clear, kosong. Dia pergi tengok dekat surau. Okey, surau pun kosong. Dia pergi tengok port yang terakhir, dia kata akan pergi tandas lah. Takut ada orang mengisap rokok ke, sebagainya. Dia akan pergi tandas. Dan tandas ni adalah tempat yang kalau kita tengok, tempat yang tak bersih kan. Tempat yang bukan suci lah. Kadang benda-benda hasutan tu banyak kat tandas. Orang buka puasa pun kadang di tandas. Nah, jadi dalam tandas tu, pergi tengok, rupanya memang ada pelajar lelaki dan perempuan. Sebab itu cerita ni perempuan sekalian, ustaz tak cerita pada kuliah maghrib. Sebab kalau kuliah maghrib ada anak-anak, ustaz tak cerita. Anak dia tahu.
Ustaz akan cerita kadang-kadang pada kuliah duha. Kadang-kadang ada orang jumpa Ustaz baru cerita. Sebab ini perempuan sekalian selaku mak ayah kena wajib tahu. Kalau kuliah maghrib Ustaz takkan cerita. Sebab ada anak. Dia tak perlu tahu. Baik. Jadi dapat tangkap 2 orang pelajar. Tangkap dengar suara dalam bilik air. Diketuk-ketuk, suara tu tiba-tiba hilang. Yalah, orang takut kan. Pintu kunci. Buka. Jerit. Tak buka, cikgu pecahkan pintu ni. Memang kena pecahkan. Pecahkan memang ternyata dalam tu ada 2 orang pelajar, lelaki dan perempuan. Tarik, yang perempuan dah menangis. Yang lelaki ni dia kata, itu sebab tu. Dia kata dalam keadaan tenang. Yang lelaki ni satu titik air mata pun tak keluar. Tak takut. Tarik, bawa masuk bilik guru. Kamu buat apa ni? Yang lelaki kata, dengan selambanya saya tak buat apa-apa. Yang perempuan ni dah mengaku, tak ada cikgu. Dia ajak saya. Dia pegang saya. Dia cium saya. Semualah. Yang lelaki ni cakap, alah cikgu, ringan-ringan je. Budak sekarang dah ada tahu istilah ringan. Allahu Akbar. Tak tahu macam mana. Jadi pendek cerita, sahabat ustaz ni tanya. Sekarang ni ustaz nak panggil mak ayah kamu. Nak tanya. Panggillah cikgu, sebenarnya saya belajar kat rumah. Sebenarnya saya belajar kat rumah cikgu. Panggillah. Macam mana kamu tak takut ni? Kenapa kamu cakap macam ni? Sebab cikgu, saya mula-mula tengok TV sama mak ayah saya. Mak ayah saya pasang cerita orang putih, cikgu. Dia tak apa-apa pun, dia tak marah pun saya. Dia tak pernah pun cakap tutup mata ke masuk bilik. Tak apa, cikgu. Saya tengok sama-sama. Mak saya gelak lagi, ayah saya gelak lagi. Subhanallah. Kita hari ini rancangan TV banyak fitnah, perempuan sekalian. Dengan Netflix dia, dengan macam-macam dia, perempuan sekalian, tolonglah jaga. Dalam rumah kita tu ada satu godaan yang sangat besar. Kita nak pantau anak kita 24 jam, kita tak ada kudrat. Kita tidur dalam bilik atas, dia kadang cerdik, dia keluar, dia tengoklah seorang-seorang. Kita pergi balik kampung, pergi kenduri, dia tak ikut. Nah, dia mula duduk seorang-seorang, dia datanglah dajjal dia. Subhanallah. Sebab itu dia kata dia, anak murid sekarang ni tenat. Kalau kita hanya suapkan dunia, sangat tenat. Sebab umur yang buat tu, perempuan rasa umur berapa. Ustaz dia bila dia tanya ustaz jawab umur 12 tahun. Mungkin dah dewasa. Tak. Umur yang buat tu baru 9 tahun. Darjah 3. Kita di fikiran kita darjah 3 tahu apa kan. Tapi tak ada. Sebab itu pernikahan di Masjid Bandar Instead ni, kalau ustaz dari juru nikah, ustaz tak akan bagi pengantin melakukan batal air semayang dekat dalam dewan. Tak akan benar. Saya kata minta maaf bang, dalam dewan ni saya akan langsungkan hanya majlis pernikahan saja. Ustaz dah saya nak sarung cincin ni, anak saya nak sarung cincin. Okey bang, kalau abang nak buat, saya bagi ruangan di koridor luar tu je. Dalam dewan solat saya tak benarkan. Sebab apa ustaz? Pertama, dalam dewan solat ni kita kena ada air semayang. Kenapa kita nak batalkan air semayang pula? Saya kata. Kita datang semayang dalam kereta dengan suami kita ni pun perempuan sekalian nak menuju ke masjid, kita jaga betul-betul bang, saya ada semayang ni. Suami pun cakap, jaga, saya pun ada semayang. Takkan kita datang masjid, kita nak batalkan semayang. Tak kena. Tak kata kalau nak buat di luar. Dalam dewan, tolong hormat. Yang kedua, ustaz akan nasihat, juru kamera. Tolong ya, ni masjid. Jangan ada adegan-adegan yang tak senonoh. Saya beritahu. Tolonglah. Nak buat adegan-adegan tak senonoh tu, jangan pilih masjid. Bila saat dah pilih masjid, keberkatan masjid itu akan hilang. Bila keberkatan masjid itu akan hilang, orang akan mensamaratakan agama. Kristian boleh buat, kenapa Muslim tak boleh buat? Dia dah sama rata kan? Sebab kita dah buka kelonggaran. Sebab itu perempuan yang dirahmati oleh Allah, kalau nak nikahkan anak, menjaga batasan macam tu. Nak buat adegan-adegan tangkap-tangkap gambar ni, jangan ada depan-depan anak-anak yang kecil ni. Kita boleh sweet dengan suami kita, tak salah. Suami boleh sweet dengan isteri, tak salah. Tapi jangan terlalu overconfident depan anak-anak.
Sebab sekarang ni anak-anak ni dia cerdik. Dia nampak mak ayah dia buat, dia fikir. Duduk dalam bilik seorang-seorang, dia merenung. Dia berangan. Seronoknya ada pasangan. Dia tak fikir baik. Ya? Jadi kalau depan-depan anak tu janganlah terlalu over sangat ya. Fikir-fikirlah perempuan sekalian, kita dah besar. Okey, yang keempat, saya nak ringkaskan sekejap. Yang keempat, tanda taubat kita diterima, dia juga menganggap bahawa harta dunia yang banyak itu sedikit dan memandang amal akhirat yang sedikit itu banyak. Okey, yang keempat ini perempuan mudah. Pada hari ini, dia nak banyak bekalan tentang akhirat. Ya, tentang dunia ni dia nak kaut hanya sekadar keperluan dan hajat sahaja. Tidaklah sampai satu kaut yang orang kata sakau, tuan-tuan sekalian, sampaikan semua pun jadi benda-benda sebagai raja dan matlamat hidup. Dia tak nak macam tu. Jadi tanda taubat kita diterima, pada hari ini dia memandang amalan akhirat yang sedikit itu merupakan amalan yang sangat banyak. Yang kelima, hatinya selalu disibukkan dengan ketaatan kepada Allah dan tidak disibukkan dengan mencari rezeki yang sudah dijamin olehnya. Jadi ulama ini nak berceritakan, kita kena faham betul-betul. Bukan bermaksud kita tak boleh cari rezeki. Sebab itu beberapa nasihat ni perempuan kena cari tok guru, kena ulas. Kalau kita faham sekali imbas. Ulama ni kata apa? Hatinya selalu disibukkan dengan ketaatan kepada Allah dan tidak menyibukkan diri dalam mencari rezeki yang sudah dijamin olehnya. Jadi kalau kita faham secara ringkas, orang akan kata kita tak payah kerja. Kita tak payah berniaga. Kita tak payah cari rezeki. Sebab rezeki itu dijamin oleh Allah. Itu salah. Maksud di sini perempuan sekalian, di antara 24 jam itu, banyak hati kita ini Allah Ta'ala sibukkan dengan ketaatan kepadanya. Suami pergi kerja, pergilah kerja. Tapi bila mana saat pergi kerja tu, waktu solat dia jaga, batasan-batasan aurat dia jaga, batasan pergaulan pun dia jaga. Jadi perkara-perkara ni sebagai tanda taubat kita diterima. Dan yang terakhir, yang keenam, selalu menjaga kata-kata, selalu bertafakur tentang keagungan Allah dan selalu menyesal dengan kemaksiatan yang pernah dilakukan. Ini orang yang taubatnya diterima. Selalu menjaga kata-kata, selalu bertafakur tentang keagungan Allah dan yang terakhir, selalu menyesal dengan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Ustaz tutup dengan sepotong hadis Nabi SAW. Kata baginda Nabi, kullu ibni Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam ni semua pernah melakukan kesalahan. Hatta Nabi Adam alaihi salam pun pernah melakukan kesilapan makan buah di pohon khuldi. Tapi dalam konteks sabdaan Nabi ini, Nabi kata sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah siapa? At-tawwabun, orang yang bertaubat. Orang yang menyesal tiap-tiap hari. Orang yang hari-hari dia memohon keampunan pada Allah. Ya Allah, ampunkanlah aku. Ya Allah, ampunkanlah aku. Jadi orang ni adalah orang yang paling terbaik di sisi Allah berbanding dengan orang yang melakukan maksiat tapi dia bangga dengan dosa dan maksiat dia. Dia tak pernah sekali bertaubat pada Allah. Inilah dikategorikan sebagai golongan seperti mana jejak langkah syaitan dan iblis. Iblis satu kaum yang pada asalnya satu kaum yang mulia. Tak nak sujud pada Nabi Adam, Allah Ta'ala keluarkan daripada syurga. Fakhruj fa innaka rajim. Masuklah kamu ke dalam neraka, perempuan sekalian. Jadi mereka ini sebabkan apa? Mereka sekali tak nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukuplah setakat itu kita punya perbincangan. Kalau ada rezeki pada Ramadan nanti, panjang umur kita perempuan sekalian, kita akan sambung pada poin yang ke-8. Jadi cukuplah setakat itu. Terima kasih. InsyaAllah kalau tidak ada aral, kita akan berpuasa pada hari Khamis ni. Jadi kita akan bertarawih pada hari Rabu ni, perempuan sekalian. InsyaAllah seperti mana yang diputuskan oleh pihak masjid. Nanti Ustaz akan umumkan program-program yang akan kita akan laksanakan sepanjang bulan Ramadan.
Jadi sambutlah Ramadan dengan hati yang gembira, sambutlah Ramadan dengan hati yang excited. Mudah-mudahan puan-puan sekalian, program yang dianjurkan oleh masjid ini, puan-puan duduklah walaupun seketika. Mudah-mudahan ada bermanfaat buat bersama-sama ahli qaryah kita insya-Allah. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا من أهل الخير واجعلنا من أهل البركة وجعلنا من أهل العبادة وجعلنا من أهل المغفرة وجعلنا من أهل الجنة الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, impunkanlah hati kami untuk sentiasa mengingati-Mu ya Allah. Bantulah kami untuk sentiasa mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah amal ibadah kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hadirkanlah kami golongan-golongan yang Engkau redai ya Allah. Jauhkanlah kami daripada golongan yang Engkau murkai, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tempatkanlah kami di tempat golongan yang Engkau redha. Tempatkanlah kami di tempat golongan yang Engkau satukan dalam keimanan, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma barik lana min sya'ban wa ballighna Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua ya. Sama-sama.